Seterusnya kita pergi kepada implikasi teori pembelajaran sosial dalam PDP. Apa yang kita boleh lihat yang pertama dari segi pilih model yang ada ketokohan. Apa yang kita boleh maksudkan pilih model yang ada ketokohan? Sebaiknya kita pilih model yang boleh membangkitkan motivasi ataupun mendorong ke arah kejayaan untuk dijadikan sebagai peniruannya yang baik. Terutamanya dalam PDP, kita boleh ambil model mana yang paling dekat dengan pelajar kita supaya mereka jadikan sebagai pembakar semangat mereka untuk berjaya seperti tokoh yang dipilih. Okey, seterusnya yang kedua, kita boleh tengok implikasi dia adalah kita puji murid yang bertingkah laku baik. Lain akan ikut tingkah laku tersebut. Maksudnya bila ada seorang pelajar menunjukkan tingkah laku yang boleh dicontohi, yang lain akan ikut. Dan seterusnya kita boleh gunakan model hidup dan simbolik seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini. Mungkin yang kita boleh kaitkan siapa yang ada bercita-cita seperti seorang usahawan yang berjaya, kita boleh kaitkan siapa usahawan yang berjaya pada masa kini, ataupun mungkin ada yang ingin menjadi penceramah yang terbaik, boleh jadikan sampel juga, contoh siapa yang kamu biasa dengar. Itu adalah model hidup yang boleh dijadikan cara untuk kita mendorong pelajar kita untuk terus belajar dan pengisiannya dengan lebih pembelajaran sosial yang bermakna. Bukannya kita ambil model yang boleh membinasakan. Sekarang ni banyak model hidup yang boleh membinasakan, terutamanya contoh pelakon-pelakon Korea. Kan sekarang ni saya tengok remaja memang gilakan Korea, tapi kebanyakan model-model itu banyaknya membunuh diri, murung, itu yang model tak bagus. Sebaiknya kita cari yang ada menunjukkan kejayaan. Okey, begitu juga dengan model simbolik lah kalau kita nak kaitkan dalam implikasi teori pembelajaran sosial. Sebab seperti yang sedia maklum, pembelajaran sosial ini sangat support dalam membina pengetahuan yang bermakna kepada pelajar kita. Kalau dia mempunyai pemikiran yang hebat tapi sosial dia tidak hebat, dia tidak seimbang. Sebaiknya kita tekankan juga dari segi implikasi ini. Yang seterusnya, tegaskan perlakuan yang hendak ditiru. Biasanya pelajar-pelajar kalau sekolah rendah, dia akan menjadikan guru dia ataupun ustazah ke ustaz yang mereka minat sebagai model yang mereka boleh tiru. Sama ada dari segi pemakaian ataupun dari segi pertuturan atau dari segi pergaulan, mereka akan jadikan sebagai model untuk mereka tiru. Sebab itu lebih baik kita pengaruhi pelajar kita dengan model-model yang baik-baik. Dan seterusnya, ulang dan tegaskan langkah yang penting. Ini yang sangat kalau kita kaitkan dengan aktiviti, kita utamanya arahan kan. Sebab ada pelajar diberi arahan banyak kali, masih juga bertanya, tanya, sebab dia tak faham ataupun dia tidak memberi perhatian. Sebab itu, kenapa kita tekankan implikasi ini dalam pembelajaran sosial? Supaya pelajar alert dengan apa arahan yang jelas, yang kita highlight, yang kita tekankan, itu dia dah boleh belajar. Belajar menerima arahan dengan tepat. Dan seterusnya, paparkan hasil kerja yang terbaik. Biasalah kan, pada diri anda pun, kalau nak buat sesuatu perkara, mestilah nak yang terbaik. Sesiapa dalam kalangan yang terbaik. Jadi rasa bangga tu. Sebab itu, sebaiknya kalau dalam kelas, kalau ada pelajar yang menghasilkan satu kerja yang terbaik, tidak salah kita paparkan di papan yang disediakan hasil kerja mereka, ataupun kita boleh bercakap, membuat penutupan pembelajaran supaya di situ orang yang kena puji makin bersemangat dan yang lain mendengar pujian akan cuba untuk buat yang terbaik. Okey, telah selesai untuk teori Albert Bandura yang tentang peniruan. Sekarang kita pergi kepada teori pembelajaran humanistik.
human, kemanusiaan kan. Jadi kita tengok dulu, manusia sebagai makhluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang tidak serupa dengan haiwan. Sebab yang pertama, kenapa? Kita ada akal fikiran. Sebab itu kita sangat istimewa. Kalau kita ada akal fikiran, kita akan gunakan pemikiran kita itu yang membawa kemajuan, yang membawa kebaikan, yang membawa kepada manfaat kepada diri kita dan sekeliling orang di sekeliling kita. Sebab itu manusia bertindak atas dasar keperluan, motivasi, minat dan nilai. Jadi individu harus dilihat sebagai satu entiti yang menyeluruh. Anggap diri anda. Diri anda adalah seorang pelajar. Okey, macam mana kita boleh kaitkan dengan satu entiti yang menyeluruh? Kalau di IPG kamu sebagai pelajar, tapi kalau kamu dalam keluarga kamu adalah seorang anak ataupun kakak, adik. Sebab itu keberadaan kita itu yang memainkan peranan kita secara menyeluruh. Dan satu lagi, kita pun kalau tinggal di satu lokaliti, kita pula juga merupakan masyarakat, ahli masyarakat yang berfungsi macam mana. Sekarang kalau kita lihat humanistik dalam kemanusiaan dalam masyarakat sekarang sangat penting. Kenapa? Kalau salah seorang sahaja masyarakat yang bermain peranan menjaga SOP, seorang saja, apa jadi pada masyarakat ahli-ahli masyarakat yang lain yang tidak mengikuti SOP? Jadi hancurlah masyarakat itu sebab merebaknya COVID dalam kalangan mereka. Sebab itu individu harus mempunyai peranan dalam dia mendidik diri dia dari segi kemanusiaan. Sebab hidup kita bukan seorang diri. Yang ini yang kita boleh kaitkan dalam PDP kita. Kalau menurut teori humanistik oleh Gage dengan Berliner 1991, dia telah menyaraikan 5 prinsip yang berkaitan humanistik. Sebab yang ini lebih kepada PDP kan. Sebab itu yang pertama, murid akan mudah belajar perkara yang ingin dipelajari dan yang ingin diketahui oleh mereka. Di situ kita maksudkan kat sini kalau dalam PDP ini berpusatkan kepada pelajar. Sebab itu kalau berpusatkan pelajar, kita rujuk balik kitab pendidikan iaitu kurikulum standard sekolah rendah. Kalau kamulah ya, kalau saya memang KSPK, kurikulum standard prasekolah. Kenapa kita kaitkan dengan kurikulum? Kurikulum itu telah diluluskan, telah dihasilkan oleh Senat untuk digunakan oleh para guru sebagai panduan. Sebab tengok, kalau lihat kurikulum tahun 1 berbeza dengan tahun 2, berbeza dengan tahun 3. Sebab itu dia telah memenuhi keperluan apa yang dipelajari mengikut umur. Di situ ada kesinambungan. Jadi maksudnya kat sini, kita yang pertama ini, apabila dah ada ikut umur, ikut tahun, kurikulum itu telah menepati yang pertama ini, murid mudah belajar perkara yang ingin dipelajari dan yang ingin diketahui oleh mereka. Yang kedua, mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. Sekarang ni kalau lihat, banyak peluang belajar boleh diterokai. Pada zaman masa saya dahululah, saya banyak memerlukan bantuan guru untuk belajar. Sebab waktu itu kemudahan banyak yang kurang compare sekarang. Sebab itu kalau sekarang ini banyak sumber untuk kita memperoleh pengetahuan. Apabila banyak sumber, di situ terpulang kepada pelajar macam mana cara dia belajar. Sebab itu kalau pergi ke sekolah, kena ikut peraturan sekolah. Macam mana cara belajar. Sebab itu guru kena tahu apa pattern ataupun cara belajar yang sesuai dengan pada masa kini. Sebab itu kita ada amalan pedagogi masa kini. Sebab itu kita ada kemahiran insaniah perlu dipupuk. Sebab ini adalah keperluan semasa
Seterusnya, penilaian kendiri hasil kerja murid merupakan penilaian yang lebih bermakna. Namun, murid perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang tetap ditetapkan. Yang ini saya boleh huraikan kalau mengikut gauge ini kan. Kenapa kita perlu belajar dan perlu dinilai? Di situ kita nak lihat setakat mana kita mencapai objektif pembelajaran. Sebab itu sekarang bila PDP di sekolah, kenapa PBD berlaku? Pentaksiran bilik darjah berlaku. Sebab dia nak lihat setakat mana standard yang telah dicapai oleh setiap pelajar. Sebab itu kenapa pencapaian ini penting? Di sini nak melihat setakat mana keberkesanan kurikulum kita. Bayangkan kalau kamu mengajar tidak melaksanakan penilaian seperti pentaksiran bilik darjah tadi kan. Jadi kita tak tahu setakat mana kurikulum itu berkesan. Sebab itu sebagai guru kita kena merancang, melaksana dan menilai. Sebab kita perlu ada plan, do, check and action. Kita perlu ada rancang, buat dan kita semak melalui penilaian dan di situ kita ada tambah baik. Yang ini ditekankan oleh teori humanistik lah. Sebab di sini peranan manusia itu yang dalam prosedur untuk mencapai pembelajaran yang terbaik ini kita kena faham. Yang keempat, perasaan adalah sama penting dengan fakta. Apa yang kita boleh katakan perasaan adalah sama penting dengan fakta? Di sini kita perlu menekankan bahawa pembelajaran itu perlu bermakna kepada pelajar. Kalau perlu bermakna, kita kena create satu pembelajaran yang bermakna di samping kita mengambil kira apa yang pelajar itu boleh buat dan apa pelajar itu kita perlu bantu. Sebaiknya jangan menyebabkan perasaan yang negatif seperti mudah putus asa, lepas itu mudah mengalah, menyebabkan fakta-fakta pembelajaran itu tidak capai. Macam mana kita kaitkan perasaan dengan fakta? Macam ini. Kalau kita nak memberi pelajar ini satu projek, biar projek itu yang memberi kesan kepada belajar, sama ada dari segi emosi dia ke, sama ada dari segi ilmu dia ke, kognitif ke, itu sangat penting, sama penting. Sebab kalau pelajar ini diberi projek itu tidak memberi manfaat pun kepada perkembangan dia, itu tidak bermakna. Sebab itu pembelajaran perlu bermakna terhadap jeris itu. Jeri itu termasuklah jasmani, perasaan, emosi kan. Sebab sama penting. Sebab itu kalau kamu lihat dalam falsafah pendidikan kebangsaan, apa maksud dia? Perkembangan secara menyeluruh. Sebab itu perasaan itu iaitu emosi itu sama penting dengan ilmu pengetahuan ataupun kognitif. Jeris itu memang seimbang. Bayangkan kalau kamu cuma fight bahagian ilmu, tapi jasmani kamu lemah, emosi kamu pula malas. Jadi itu kira tidak mencapai pembelajaran yang bermakna. Sebab itu kat sini sebagai manusia kita perlu ada semangat yang tinggi untuk meneroka, untuk apa lagi? Untuk memahami, untuk mengaplikasi apa-apa perkara yang dipelajari supaya memberi kesan kepada kehidupan yang bermakna. Sebab kebanyakan pembelajaran yang dirancang, yang diajar sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian. Kenapa? Sebab kita nak melahirkan pelajar yang berani berhadapan dengan risiko, ada kemahiran mencipta. Itu antara yang saya boleh katakan. Dan seterusnya, murid belajar lebih baik dalam sekitaran yang tidak mengancam, seperti selamat secara fizikal, emosional, psikologikal dan serta nyaman. Yang ini yang kita tahulah sekitaran yang memberi rasa selesa untuk menikmati pembelajaran. Yang ini paling last dalam prinsip oleh Gage dengan Berliner.